Sihir dalam hospital. Okey, ini cerita benar. Perkara ni berlaku sudah lama. Saya ambil masa lama sikit sebab mau menjauhkan diri saya daripada keempat kejadian itu yang berlaku di satu hospital. Dan ketika itu saya dimasukkan sebab melalui satu operation. Jadi seperti saya tulis dalam title podcast ni, sihir di hospital. Boleh kata kisah benar. Pada mulanya kita tak percaya pasal sihir pun di hospital pun ada. Tapi saya pernah dengar guru-guru agama pernah bercakap di hospital ni, especially di tandasnya, tempat-tempat kotornya, ramai orang buang sihir di situ, buang hantunya di situ, apa semua. Jadi tempat hospital ni selalunya keras. Jadi itu saja background yang saya tahu pasal hospital. Jadi saya pun masuk hospital kerajaan, itu first time. Pengalaman ni saya sudah masuk hospital swasta sebelumnya dan tidak pernah berlaku perkara-perkara yang saya lalui di hospital kerajaan. Itu first time masuk untuk melalui satu operasi. Dan pengalamannya amat seram tapi pelik. Mostly pelik. Apa yang saya katakan pelik? Jadi saya perlu duduk di hospital tu selama 1 minggu. Dan setiap malam darah perlu diambil dari saya. Selalulah hari-hari diambil darah. Jadi setiap malam saya tengok dia orang ni akan bangunkan kita pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi. Macam tak masuk akal kan. Lepas tu dia akan ambil darah kita hari-hari pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Dan operasi saya bukanlah besar sangat. Jadi dia mau tanya kita soalan-soalan peribadi setiap hari datang. Lepas tu saya duduk di satu ward yang ramai orang. Satu malam satu orang masuk. Dia masuk dengan anaknya. Jadi orang ni dari bandar lain. Saya ketika itu, saya tak mahu cerita hospital mana, tapi hospital yang pasangan ini datang dari bandar lain. Dan ditanya oleh pegawai di situ, kenapa masuk hospital ini? Kak pakcik kan duduk di hospital yang jauh. Kawasan yang jauh ada hospitalnya di sana. So pakcik ni dengan anak dia datang kata, kami entah macam mana tapi mereka berada di sebelah saya. Okey. Seperti saya katakan, setiap malam dia akan ambil darah pukul 3 pagi, pukul pelik waktunya. Dan pakcik ni pula tidur di katil sebelah saya. Okey. Cerita yang pelik tu, setiap malam, satu malam saya terjaga sebab mereka mau ambil darah. Kita tunggu sekejap kan, tak boleh tidur lepas ambil darah tu. Saya dengar pakcik sebelah katil saya tu mula bercakap dengan suara wanita. Amat pelik. Dia bercakap dengan suara wanita. So saya fikir sebab kami bilik katil kami jauh sikit daripada bilik misi yang berada di sana. So kita dengar pelik sangat sebab dia berminta-minta tapi dalam suara wanita. Dan saya rasa seram pun ada tapi rasa pelik lagi ada. Sebab saya fikir saya dah macam tak tahu nak cakap apa ya. Dan anaknya pula amat pelik. Hari-hari lalu depan katil saya sebab suka tengok saya. Tengok bukan cara tengok selintas lalu tapi suka perhatikan saya. Jadi saya pun perhatikan biar tak tahu aja. Tapi bila malam-malam bapaknya sudah cakap wanita itu, saya rasa pelik. Jadi saya tak pernah discuss dengan mereka atau bertanya-tanya lebih-lebih daripada mereka. Sebab rasa pelik sangat ni. Okay. And bersyukur pada Tuhan saya dapat pindah katil ke tempat yang lain pula. Jauh sikit daripada si pakcik yang bersuara perempuan bila time malam. Tengah harinya suaranya lelaki. Tapi malamnya suaranya perempuan. So saya
Dan saya rasa bersyukur dapat pindah katil. Bila pindah katil pula, didatangi seorang penagih dadah. Okey. Ceritanya budak ni dalam pemulihan dadah, dia perlu datang ke hospital untuk ambil metadon ke apa, ubat pengganti dadah tu. Tapi terus terang dia ini memang ada masalah. Tapi dia mau bercakap dengan saya. Okey. Jadi saya banyak bersembang dengan dia. Tapi dia punya ini makannya 3-4 pinggan satu kali. Dia macam tak sesuai. Tak sesuai masuk hospital sebenarnya. Itu yang saya kata, macam saya kata sihir di sini. Tapi ceritanya lebih ward yang hospital ward tu yang saya tinggal tu amat pelik dan amat pelik sangat kan. Dan rasa-rasanya macam ada elemen sihir, ada elemen mistik, ada elemen yang pelik. Jadi budak ni tak sihat. Dia sihat dari satu badannya sihat. Tapi ikut saya tanya misi kata dia ni bekas penagih dadah, tapi dia ni akan datang ke sini dalam masa 3 bulan atau 4 bulan sekali dia akan datang. Sebab sama ada dia tak ambil metadon ataupun ditangkap macam mana, atau salah satu daripada treatment dia hanya mesti datang ke hospital, duduk beberapa hari dan ambil ubat bawah kawalan. Jadi tapi dia tidak digari apa semua. So inilah dia sihat dari segi badan, datang hospital untuk makan je. Dia makan banyak. Sebab dia tidak sakit tau. Tu dia kata saya duduk dengan dia lah sebab dia mau bersembang dengan saya apa semua. Tapi saya berhati-hati bila tahu kata dia ambil dadah kan. Jadi itulah. Tapi suasana di tempat itu memang pelik, tempang murup dan pelik, dan keadaannya macam something not right, you know. Saya terfikir apa yang berlaku di sini ni, apa yang pelik ni. Tapi saya bersendirian dan saya dalam masa tu kesakitan. Saya duduk situ sebelum 7 hari tu, sebelum operasi tu 3 hari. Lepas operasi tu kena habiskan macam 4 hari di situ lah. Tapi terus terang saya rasa satu siksaan lah, tapi ujian lah. Sebab pelik sangat di situ, tapi hanya Allah yang tahu. Dan tapi saya memang rasa ada orang yang amal sihir supaya pesakit itu lebih sakit. Mereka macam seolah-olah suka kalau ada orang yang sakit. Itu yang pelik. Dia seolah-olah yang bersuka. Dia sukaria tengok orang yang sakit. Dia dapat satu kepuasan macam fetish. Kan? Jadi dia akan macam bagikan orang itu sakit. Lepas tu dia sembuhkan orang tu. Macam dia datang sembuhkan, dia tarikkan sihir dia keluar. Lepas tu bila kawan tu sudah sihat sikit, dia bagi sakit lagi. Dan berulang-ulang dia buat. Macam dia dapat satu keseronokan. Itu saya nampak. Tapi saya tak mau cakap di hospital mana dan di kawasan mana ni, buat takut. Sebab tu saya tunggu masa 1 tahun. Sebab saya rasai tempat tu memang not good. Itulah saya buat teringat pada kawan saya yang menegur tu. Dia kata tempat-tempat hospital ni, tempat hospital yang di tepi tandas ni, tempatnya dibuang sihirnya, dibuang jinnya, begitu. Wallahualam. Saja saya kongsi pengalaman ni dalam satu podcast. Tidak ada pengajaran dalam ini, hanya perkongsian. Terima kasih.